مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kekuatan. Masih lagi memberikan kita motivasi yang kuat untuk diri kita untuk berada pada malam-malam yang terakhir pada bulan Ramadan ini. Seperti dalam surah Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini ada dua perkara yang amat penting peristiwa. Yang pertama, inna anzalnahu fi. Inna anzalnahu. Hu tu kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik. Yang pertama ialah dalil yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maknanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini ada beberapa peringkat. Yang pertama, peringkat Allah Ta'ala turunkan daripada Lauh Mahfuz hingga ke As-Sama'ud Dunya, iaitu langit dunia. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz sampai ke kaki langit dunia secara 30 juzuk komplit. Solid 30 juzuk. Walaupun ketika itu Allah Ta'ala tidak lagi menjadikan dunia ini. Belum ada lagi. Beratus berbilion tahun sebelum Allah Ta'ala menjadikan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran. Jadi maksudnya segala apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu dah ada siap. Cerita tentang syaitan yang diusir, yang takabur, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Banyak cerita tentang Nabi-Nabi, cerita tentang peperangan dan sebagainya. Allah Ta'ala dah siapkan dulu cerita dia. Bermakna Allah Ta'ala itu tidak memerlukan masa. Allah Ta'ala tidak terikat pada masa. Yang terikat dengan masa, dengan sistem masa ni manusia yang terikat dengan sistem masa. Tetapi Allah tidak terikat dengan masa kerana Allah Ta'ala yang menjadikan masa. Jadi kita ni duduk dalam masa. Kita tak tahu apa yang berlaku ke hadapan. Tetapi Allah Ta'ala dia tidak memerlukan masa. Huwa awwalu wal akhir. Allah Ta'ala itu yang terawal dan yang akhir. Jadi manusia yang memerlukan masa. Apabila kita perlukan masa, Allah Ta'ala beri kat kita sehari semalam 24 jam. Kalau kamu kaya, 24 jam. Kamu miskin, 24 jam. Kamu terlalu sibuk, 24 jam. Kamu tak sibuk, Allah Ta'ala bagi 24 jam saja. Tak ada siapa yang boleh lebih daripada 24 jam. Jadi
Itu ialah penurunan Al-Quran. Kalau kita tengok daripada cerita Sahih Bukhari tentang bagaimana Rasulullah SAW yang kita kata nuzul Al-Quran, yang kita sambut nuzul Al-Quran itu ialah Al-Quran diturunkan daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Jibril ke Nabi Muhammad SAW, iaitu yang berlaku di Gua Hira. Itu yang dikatakan nuzul Quran. Jadi itu fasa yang kedua, yang turun berperingkat-peringkat. Ketika itu baru start turun dekat Nabi. Lepas tu banyak-banyak peristiwa, baru Allah Ta'ala turunkan sedikit demi sedikit wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Kalau kita tengok pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah expert pun nak jadi Nabi. Dia tak tahu dia nak jadi Rasul. Dia tak tahu. Sebab dia ni daripada kaum Quraisy. Kita tahu bahawa Nabi sebelum ini dijadikan daripada Bani Israel. Daripada Bani Israel. Nabi lain, bukan daripada kaum Yahudi. Bukan daripada kaum Bani Israel. Allah Ta'ala lantik dia menjadi Rasul daripada kaum Quraisy. Yang tu orang Yahudi marah, kan? Tak percaya kepada tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, kami ni Yahudi ni kaum yang mulia, kami ni banyak Nabi yang Allah Ta'ala lantik. Tiba-tiba kenapa orang Quraisy pula jadi Nabi? Baik, ketika mana pertama kali Nabi didatangi oleh Jibril, Nabi dalam ketakutan, kan? Ketika Jibril memeluk, suruh membaca Iqra, ana la adri, aku tak tahu. Lantas Nabi pun balik ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan dia menggigil. Dia tulis zamiluni, selimutkan aku. Nabi tak ada pengalaman perkara ni, sebab dia orang Quraisy, kan? Dia tak tahu. Lainlah dia tu daripada kaum Bani Israel. Sekurang-kurangnya dia pernah dengar juga cerita, betul tak? Cerita dengan Nabi Musa, cerita Nabi Isa, dia tahu lah sikit-sikit. Lagipun zaman tu pun mana ada pustakaan ke apa nak tengok, kan? Dan Nabi pun tak ada siapa keturunan nak cerita benda-benda tu semua kat dia. Sebab dia lain. Bani Israel ni terus Arab Quraisy. Jadi Nabi tak ada pengalaman. Lantas apabila terjadinya perkara ini, Siti Khadijah tengok Nabi menggigil-gigil, balik ke rumah. Nabi pun Siti Khadijah pun panggil lah Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni dah tua dah, mata buta lagi dah, kan? Dia kata, dia tengok, dia sampai di rumah saja, dia kata, wahai Muhammad, ceritakan apa yang berlaku. Lagipun dia ceritalah kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal kata, dengar selepas Nabi cerita, dia kata, hazan namus unzila alaihi Musa. Sebab Waraqah bin Nawfal ni dia beragama Kristian ketika tu. Dia bukan beragama Arab, agama jahiliah Quraisy, tak. Dia ni beragama Kristian. Dia tak beramal dengan agama jahiliah Quraisy. Maknanya dia dah pernah baca kitab-kitab lama. Walaupun kitab-kitab tu tak betul pun, kan? Yang banyak telah ditukar-tukar. Tetapi dia membaca dan dia tahu cerita tentang Musa, macam mana ketika mana Nabi Musa didatangi oleh Jibril, Nabi Isa, dia tahulah, kan? Lepas tu dia kata unzila alaihi Musa, kan? Lepas tu dia kata, sayangnya aku ni dah tua, dia kata. Sayangnya aku ni dah tua, aku tak boleh bersamamu lah, kan? Dan engkau akan dihalau keluar oleh kaum Musa. Nabi berasa pelik. Pasal apa nak kena halau pula, kan? Nabi Muhammad seorang yang baik, seorang yang orang kata apa, digelar Al-Amin ketika itu. Dia pula di golongan bangsawan. Bapa datuk dia, pakcik dia pembesar Mekah. Dia kata takkan mungkin aku akan dihalau oleh kaum aku sendiri. Tapi Waraqah bin Nawfal kata, ini terjadi seperti Nabi Musa, yang mana dia akan dihalau oleh kaum dia. Jadi setelah apa dia tengok perkara itu, akhirnya memang betul lah apabila Nabi telah diwahyukan menjadi Rasul dan membawa Islam, akhirnya dia dihalau oleh kaumnya. Kerana apa? Kerana apabila kita bawa Islam, kita bawa agama Allah,
Di sana kita bawa satu kebenaran. Benda kebenaran ni dia tak boleh duduk bersama dalam benda kebatilan. Dia tak boleh bersama. Jadi ketika itu kaum Quraisy menentang segala perjuangan Nabi berdakwah, mula-mula daripada Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya Nabi bangkit berdakwah secara terang-terang. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan bumi Mekah itu menjadi pusat dakwah. Akhirnya Allah Ta'ala suruh Nabi berhijrah. Walaupun Nabi dah cuba berhijrah ke satu tempat bernama Taif, tetapi raja tu bagus dah. Raja Najasyi tu. Tetapi dia punya rakyat tak mau terima. Pertama kali ketika tu Nabi dibaling batu, sehingga bukan kata sikit, kalau diceritakan tu berdarah seluruh baju Nabi, dibaling batu ketika pertama kali berhijrah di Taif. Dan akhirnya Nabi berjaya berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Jadi muslimin dan muslimat, itulah perjuangan Nabi, daripada macam mana dia menjadi rasul yang dia sendiri tak tahu dia akan menjadi seorang rasul di kalangan kaum Quraisy, dan akhirnya dia berjaya menjadi seorang pemimpin yang agung. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berasa bangga dengan Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti mengikut segala tunjuk ajar daripada Nabi kita. Baik. Dalam surah tadi yang kedua cerita tentang Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam dah malam, lain itu malam lagi. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah yang terlebih baik daripada seribu bulan. Muslimin dan muslimat, kita berada pada 10 malam yang terakhir. Cubalah tahun ni kita dapatkan Lailatul Qadar. Malam ni malam 20, malam 23. Kita mesti ada kekuatan. Kadang-kadang kita tengok, apabila kita malam tengok bola Euro, kita ada kekuatan bangun tengok bola. Kan? Daripada mana datang kekuatan pun tak tahu. Tapi kita ambil juga remote control, picit bangun nak tengok juga. Ni Portugal lawan mana kan? Buka juga. Buka pasal nak tengok. Kan? Bangun juga. Tetapi kita tidak ada kekuatan nak bangun untuk kita beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita mesti kuatkan semangat kita beribadah. Ketika ini dah tak boleh lagi kita ke belakang lagi. Gia pecut lah ni. Sebab budaya kita masalah. Budaya masyarakat Melayu. Kita tak macam masyarakat Arab. Arab kalau kita pergi negara 10 malam terakhir ni lagi hebat. Orang lagi penuh. Surau dan masjid lagi penuh. Tetapi adat kita di Malaysia ni, marilah ceramah ke macam mana pun, dia bila dah makin lama, makin ujung, makin tak ramai orang. Tak tahulah kenapa kita orang Malaysia jadi macam tu. Lebih-lebih lagi kita terdengar pula lagu Selamat Hari Raya. Oh, mula dah Allah bestnya nak raya ni, nak buat kuih. Oh, nak jumpa, nak balik kampung, kan? Dah mula kita berasa gembira. Kerana kita nak fikir raya dulu. Padahal kita nak berjuang dalam 10 malam yang terakhir ini. Kan? Tetapi kita dah ingat dah raya dah. Ulama dia 10 malam terakhir, makin lama makin hujung mereka makin sedih kerana akan meninggalkan Ramadan. Tetapi kita makin gembira. Kan? Makin gembira. Tengok dekat TV, tengok dekat radio, semua dah lagu-lagu gembira. Langsung lupa Lailatul Qadar dah. Kan? Itu yang kita perlu ubah. Masyarakat kita perlu ubah. Pada 10 malam yang terakhir ini, kita sepatutnya beribadah, bangun. Kita perlu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berapa lama hidup. Sepatutnya kita mensyukuri kerana kitalah umat yang Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tak ada pada umat-umat yang lain. Dapat ibadah 84 tahun. Siapa nak bagi? Kerana kemuliaan Nabi, kita sebagai umat dapat Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah pada malam tu, kita dapat 84 tahun. Seolah-olah kita beribadah 84 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi
Itulah dalam Lailatul Qadar ni kita cubalah bersama-sama perempuan. Bila lagi kita nak tunggu? Nak tunggu tahun depan? Terlepas lagi malam ni kan, letih lah, tidur besok ngantuk nak pergi kerja kan, lepas. Tak apalah tahun depan. Kita yakin tahun depan kita masih ada lagi? Tahun depan kita masih ada lagi? Wallahu a'lam. Kan? Kita kena ingat, mati tak kira muda, tak kira tua. Jadi kita cuba dapatkan. Moga-moga pengampunan kita keluar daripada Ramadan ini, kita akan mendapat Lailatul Qadar. Sebelum saya masuk tadi, Ustaz Zaidi suruh masuk tentang Al-Fatihah tadi sekejap. Sikit lagi. Saya nak cerita tu pula. Kita beribadah pada bulan Ramadan ini, kita nak keluar pada bulan Ramadan. Kan? Dengan kita pada awal Ramadannya, kita dengan jemaahnya, dengan kita tak pernah datang surau, kita datang surau. Dengan kita baca Al-Qurannya, dengan kita qiyamul lail, isyak, ramai orang semayang. Maghrib tentu dah balik rumah. Tidak ada lagi maghrib ketika bulan puasa, masih lagi atas motor, masih lagi dalam kereta. Semua dah siap di hadapan makanan, duduk nak baca doa, nak makan. Itu pada bulan Ramadan. Tetapi kita tengok, adakah benda-benda kita buat ibadah kita ini kita bawa ke selepas pada Ramadan? Pada 1 Syawal tu apa terjadi? Kan? Kita tengok, adakah mungkin surau akan tak ramai balik? Kan? Surau jadi orang tak berapa datang balik, kuliah pun orang tak mau dengar. Jadi kita ni jadi hamba Ramadan. Kita menjadi hamba pada bulan Ramadan. Kita tidak jadi pada hamba Allah. Kita pada bulan Ramadan, kita buat segala amalan. Tapi selepas daripada Ramadan, kita tinggal semua benda tu. Jemaah tak ke mana, dah tak ikut dah, tak baca Quran lagi, simpan Al-Quran. Usalli sunatan witri, tahun depan Ramadan baru ada. Maknanya selama setahun dah tak usalli sunatan witri, dah tak ada dah. Selepas 1 Syawal, setahun tunggu pula Ramadan yang ke depan baru ada usalli sunatan witri. Maknanya selepas daripada masuknya Syawal, kita dah tak buat apa pun. Jadi kita jadi hamba Ramadan. Kita tidak jadi hamba Allah. Yang kita nak, kita menjadi hamba Allah. Nabi Muhammad SAW, dia beramal pada bulan-bulan yang lain, dengan sembahyang tahajudnya, dengan bersedekah. Bila sampai Ramadan, dia ganda-gandakan lagi. Tambah lagi. Kita tak. Kita tak buat benda tu semua. Bulan lain biar. Sedekah pun tak, apa pun tak. Sampai Ramadan kita pulun semua. Kan? Lepas tu masuk Syawal, tinggal semua. Kan? Maknanya tu kesilapan kita. Tak buat banyak pun tak apalah. Kalau kita pada 10 ni kita buat qiyamul lail, kan? Kita bangun malam. Pada malam yang lain, selepas 1 Syawal, takkanlah kita tak boleh sebulan sekali buat qiyam. Takkan tak boleh. Bukan nak tunggu jemaah ramai-ramai buat qiyam. Kita cuba. Amalan ini kita terus bawa ke bulan hadapan. Kalau tidak, kita hanya menjadi hamba Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tadi Ustaz Zaidi dia suruh tentang qiraat. Saya sebenarnya dulu saya dah belajar sekejap qiraat tentang Al-Fatihah ni. Mungkin sini ada pelajar-pelajar tahfiz, tapi saya tak apa nak ingat. Tapi saya tahu bacaan tu, cuma daripada bacaan siapa saya tak ingat, kan? Saya pernah sekali khusus, lama dah. Sebab saya lebih kepada bidang taranum. Jadi saya tak belajar sangat qiraat ni. Saya dalam bidang taranum, saya boleh lah. Cuma ada yang saya belajar ketika tu bacaan yang tahu, cuma saya tak tahu imam mana, tapi ada cara bacaan dia macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ada baca macam tu. Lepas tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas zira, dibaca dengan zai. Ihdinas ziratal mustaqim, dibaca dengan zai. Yang kedua, dibaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim, dibaca dengan sin. Kita baca dengan sad. Ihdinas sira. Itu perbezaan. Yang tadi kita kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Pertama. Lepas tu Ihdinas zira, zai. Lepas tu Ihdinas sira, dibaca dengan sin. Okey. Ghairil maghdubi alai siratal ladzina an'amta alaihim.
ghairil maghdubi alaihim. Ada bacaan macam tu. Dan satu lagi, siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Dekat himu, hum, himu, him, makna yang sama mereka. Dalam kalau kita belajar qawaidul lughah, himu waw jamak. Waw jamak menunjukkan ramai. Hum pun ramai, him pun ramai. Jadi dari segi makna tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia qiraat. Jadi kalau kita dengar ada orang baca macam tu, kita jangan cepat melata. Sesat budak ni baca macam mana kan? Tiba-tiba baca kan? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kita kata dia baca qiraat. Tapi kita kalau baca qiraat, kita kena beritahu jemaah kan? Hari ni saya nak baca qiraat Warash ke, qiraat Ibnu Katsir ke, qiraat Susi ke, kita kena bagi tahu lah kat orang, takut fitnah kan. Itu bacaan. Cuma kalau kita macam ustaz kita tadi kan, dia bawa lagu nahwan tadi tu kan. Lagu nahwan kan, dia baca lagu nahwan ni, kalau kita baca Al-Fatihah, dia memang ada menusuk sikit kalbu lah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramai pelajar dalam channel Hafiz muda baru ni pun, budak pun banyak dia buat gaya lagu nahwan dia panggil. Yang keras pada kan, bukan keras, yang macam orang kata macam cara bacaan Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu Suraim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tu Suraim. Syekh-syekh yang bacalah. Ada yang Sudais dan sebagainya lah. Itu sebenarnya bacaan itu sebenarnya dari segi bertaranum ni sebenarnya memang digalak lah. Kita baca dalam keadaan yang baik. Bukan kadang-kadang kita nak menunjuk suara kita sedap kan. Kita baca, kita kedepannya, saya kalau ada imam yang baca suara macam tu, baca macam tu, kekhusyukan kita lebih. Kalau tuan-tuan tengok, ada seorang syekh masjid wilayah, kalau buka Radio Hakim, daripada Jordan kan, Jordan kalau tak salah, dia baca ada lagu nahwan tu. Bila kita dengar tu, rasa macam kekhusyukan tu lebih. Seni lagu ni mampu mengkhusyukkan diri kita. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman, dia jadi kurang. Dia tak menusuk dalam ni, dia tak sampai. Sebab kita rasa fitrah manusia ni, dia fitrah dalam macam benda-benda lagu ni, dia jadi fitrah. Dia suka ke arah benda tu. Lebih-lebih lagi kalau budak-budak. Kalau doa pun kita buat cara berlagu, cepat dia hafal. Dia kena macam tu. Macam saya mengajar bahasa Arab kan, di sekolah kebangsaan. Saya kena buat lagu-lagu kan. Nak kebuat kalimah kena buat cara berlagu. Kena ambil lagu apa-apa supaya dia boleh sebut. Itu cara dia kan. Dan kita secara dewasa kita baca alunan-alunan Al-Quran dengan taranum-taranum supaya orang dapat, kita suka orang dapat khusyuk dengan bacaan kita. Bila orang dengar khusyuk, kita pun duduk belakang orang tu, kalau boleh baca macam tu, kita pun rasa Allah khusyuknya, rasa nak menangis baca tu, kita pasti teringat dosa-dosa kita kan. Yang tu kan, teringat kesalahan kita. Dia punya kesyahduan tu mampu mengingatkan kita tentang taubat kita. Itu kelebihan yang kalau kita dapat membaca dengan secara berteranum lah. Tetapi insya-Allah lah, walau bagaimanapun terpulang kepada kita. Kalau hati kita kerah bagaimana pun, tak akan memberi kesan apa pun kan. Kau buatlah lagu apa pun, kerah hatinya, tak ada dia nak bertobatnya kan. Tetapi disebabkan benda itu, manusia boleh menjadi lembutkan hati kan. Seperti Sayyidina Umar dilembut hati dengan surah Taha kan. Dia lembut hati. Sebab tu Nabi
ketika dia berdoa, dia minta 2 Umar. 2 Umar Allah Ta'ala Islamkan. Jadi kita ni boleh sebenarnya. Orang kafir, kita doakan dia. Syarat dia tak mati lagi. Kan? Syarat tak mati lagi. Kalau dah mati, ya Allah tolonglah mutu Sami ni, ya Allah daripada syurga, itu tak boleh. Tapi ketika dia hidup, kita boleh. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW doakan kepada 2 Umar. Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar yang masuk ke dalam Islam. Jadi bila Umar masuk Islam, dia menjadi satu kekuatan kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kau apa ni? Selalu limit kau apa? Dah habis dah. Habis dah. Tak apalah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Secara rumusan yang terakhirnya, jadikanlah Ramadan kita ni Ramadan yang terakhir. Anggap Ramadan kita ni Ramadan yang terakhir. Maknanya kita tak akan bertemu lagi Ramadan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu cerita dekat Sungai Buaya, dekat Koskan Sungai Buaya baru ni, ada saya punya staff accident, satu keluarga. Ada satu bayi tercampak meninggal. Tercampak meninggal. Kan? Maknanya, tu saya kata tadi, masa manusia tak tahu apa yang berlaku di hadapan. Kadang-kadang kita rasa diri kita sihat. Aku sihat, aku berjoging, aku main gym. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan kita berada dalam kemalangan. Kadang-kadang kita tak salah, kita bawa betul, orang datang hentam kita. Jadi ketika itu, ajal dan maut itu kita tak tahu. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, bila aku mati, bila? Aku ni nak mati ke? Bila nak mati? Jangan tanya kita bila mati. Kita kena bersedia untuk mati. Jadi untuk bersedia untuk mati, kita perlu beramal secara bersungguh-sungguh supaya keluar daripada Ramadan ini Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kerana Allah Ta'ala mencari hamba dia di bulan Ramadan ni. Mana hambaku yang nakkan kepada keampunan, aku nak beri. Kita baca doa selalu, kan? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbu afafu anna. Aku suka nak memberikan keampunan. Tapi kita tak minta ampun dengan Allah. Kita tak minta ampun. Jadi sama-sama lah. Moga-moga kita keluar daripada Ramadan ni, alhamdulillah kita diampunkan oleh Allah. Dan kita konsisten dengan amalan kita di bulan Ramadan ni kita bawa. Walaupun tidak secara 100%, sekurangnya 50% kita kena bawa juga segala amalan kita di bulan Ramadan ini. Dan jemaah ramai, maghrib ramai, subuh ramai, seperti mana dalam bulan Ramadan. Jadi saya rasa sekadar di sini sajalah. Jadi saya minta ampun dan maaf jika ada tersalah sebut dan kata. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi sampai di sini saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.